Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami, para pelajar dari Universiti Kuala Lumpur British Malaysia Institute akan membentangkan sebuah poster yang bertajuk Barisan Hadapan. Saya selaku Ketua Kumpulan nombor 4, Nur Rasyikah binti Muhammad, dan bersama ahli-ahli kumpulan yang lain akan menguraikan perincian poster ini dengan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Najah binti Muhammad Rafidi. Saya dari grup 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awatif binti Tuaran dari kumpulan 4. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Rahana Noain binti Abdul Razak. Saya daripada kumpulan 4. Saya Nur Zahira binti Muhammad Yunus daripada kumpulan 4. Saya Nur Aida Syahidah binti Azmi dari kumpulan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Natasha Idaha binti Ahmad Fitri daripada kumpulan 4. Assalamualaikum. Nama Nur Hazani Izzati binti Muhammad Ashari dari kumpulan 4. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Aini binti Muhammad Khalid, pelajar dari Universiti Kuala Lumpur British Malaysian Institute yang sedang mengambil kursus hubungan etnik dari kumpulan 4. Video pendek ini akan membentangkan sedikit sebanyak berkenaan peranan frontliners dalam menghadapi COVID-19. Sebagai Perdana Menteri, saya bertanggungjawab menjaga keselamatan nyawa saudara. Kehilangan satu nyawa, satu kehilangan besar buat negara. Marilah kita bersama-sama menjaga kesihatan diri kita. The war on COVID-19 is not yet over. The fight is still on. We are doing well so far. We just uplift your spirit and continue to fight. If we persevere, inshallah, we will win. Rakyat Malaysia yang dikasihi, sewaktu negara kita dilanda oleh COVID-19 ini, ketahuilah masih terdapat golongan yang sanggup menggadaikan nyawa mereka demi mempertahankan keamanan dan kesejahteraan negara. Golongan inilah yang kita gelarkan sebagai barisan hadapan atau lebih dikenali sebagai frontliners. Namun, pihak frontliners ini tidak sahaja dianggotai oleh anggota pekerja kesihatan, tetapi ia juga dianggotai oleh anggota keselamatan, para pendidik dan lain lagi. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah menggembleng sepenuh tenaga demi membantu usaha mereka, dan kita juga haruslah menjaga diri kita sendiri demi memerangi COVID-19 ini. Badan Kaki Tangan Hospital bertanggungjawab bagi membantu masyarakat setempat untuk melakukan proses saringan sebagai langkah pencegahan awal bagi menangani COVID-19. Mereka juga perlu mengesan kes, memberi rawatan penting dalam keadaan kecemasan dan menangani pesakit yang masih dalam tempoh kuarantin. Contohnya, Kaki Tangan Hospital perlu melakukan saringan awal di kawasan-kawasan yang wujud kluster baru bagi mengelakkan penularan yang lebih meluas. Hal ini ianya memberi cabaran yang sangat hebat kerana setiap proses saringan memerlukan seseorang Kaki Tangan Hospital ini memakai pakaian perlindungan diri iaitu PPE sepanjang masa yang akan memberi kesukaran untuk bergerak kepada mereka. Selain itu, Kaki Tangan Hospital ini juga menahan panas dan hujan di bawah khemah semasa melakukan penyaringan. Sebagai contoh, melakukan saringan besar-besaran kepada warga asing, kepada pekerja kilang, kepada pekerja tapak binaan yang mempunyai bilangan yang ramai. Mereka ini juga berisiko untuk dijangkiti kerana terdedah dengan pesakit yang membuat saringan COVID-19. Kesimpulannya, Kaki Tangan Hospital adalah wira barisan harapan yang menjadi penting untuk membendung penularan wabak penyakit COVID-19 ini. Saya akan menerangkan mengenai barisan hadapan daripada Kaki Tangan Hospital. Anggota barisan hadapan Kaki Tangan Hospital terdiri daripada kalangan petugas kesihatan dan perubatan yang bekerja
bekerja sama ada di hospital, klinik kesihatan serta mereka yang bertugas di luar kawasan untuk melakukan aktiviti persambilan dan disinfeksi di kawasan-kawasan yang terjejas. Antara sumbangan yang telah mereka lakukan terhadap negara adalah mereka telah bersiap sedia untuk mengembangkan seluruh tenaga dan masa mereka dalam melaksanakan tugasan ini demi memelihara kesihatan seluruh penduduk negara. Sumbangan serta jasa pengembangan mereka telah berjaya membuahkan hasil apabila jumlah keadaan kesakitan telah menurun daripada paras tertinggi kepada paras yang memuaskan. Antara tokoh yang berjaya membawa pembaharuan kepada dunia kesihatan Malaysia ialah Dr. Nur Hisham Abdullah yang menyandang jabatan sebagai Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Beliau telah memperkenalkan amalan gaya hidup dengan nama baru iaitu menamakan 3W, Wash, Wear and Run dan menggelakkan 3S, sesak, sempit dan sembang dekat. Kaedah yang beliau memperkenalkan ini telah memberi kesan yang baik kepada tahap kesihatan seseorang individu. Polis Diraja Malaysia PDRM telah bekerjasama dengan Angkatan Tentera Malaysia ATM sebagai salah satu skuad barisan hadapan dalam usaha untuk memerangi krisis pandemik ini. Antara sumbangan awal yang diberikan oleh pihak ini ialah memperketatkan kawalan pergerakan di seluruh Malaysia, mewujudkan sekatan jalan raya secara besar-besaran, mewujudkan standard of procedure SOP yang teliti serta membantu pihak kerajaan dalam memastikan proses pelaksanaan perintah berkurung berjalan dengan lancar. Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Badul turut menyatakan bahawa pihak polis telah mempergiatkan lagi operasi pematuhan SOP COVID-19 seperti penjarakan sosial antara individu dan penggunaan sistem pengimbas kod melalui aplikasi MySejahtera. Operasi pematuhan yang dilakukan ini merupakan usaha untuk melandaikan lagi lengkuk jangkitan wabak COVID-19 di negara ini. Selain itu, Jeneral Tan Sri Datuk Seri Haji Afendi bin Buang yang berkhidmat selaku Panglima Angkatan Tentera Negara turut menyatakan agenda utama pihak ATM Malaysia ialah memperkukuh dan memperketatkan lagi kawalan sepadan negara yang bertujuan untuk mengelakkan kewujudan kluster baru COVID-19. Oleh yang demikian, pihak PDRM dan ATM sentiasa mengambil pelbagai perkiraan dalam merangka plan strategik pertahanan negara merangkumi sebarang situasi terutama ketika Malaysia berdepan dengan virus ini. Salah satu daripada sistem yang terkesan adalah sistem pendidikan di negara kita, di mana kesemua institusi termasuk swasta ataupun awam diarahkan untuk ditutup sehingga tamat tempoh PKP. Tidak dinafikan sistem pendidikan di negara kita belum lagi mencapai status negara maju yang mampu menjalankan pendidikan secara atas talian dengan berkesan. Malahan, capaian internet dan kemudahan di sekolah-sekolah awam juga terlalu banyak yang boleh dipersoalkan. Komitmen warga pendidik seharusnya tidak dipersoalkan. Ada dalam kalangan mereka yang sudah mula mengorak langkah sebelum tamat tempoh cuti persekolahan penggal pertama lagi setelah PKP diumumkan. Ramai guru-guru yang mula mengambil langkah proaktif dengan membina akaun aplikasi berkaitan pendidikan secara atas talian seperti Google Classroom, Zoom, Kahoot, YouTube, Microsoft Teams dan banyak lagi. Para guru-guru juga perlu memberi panduan kepada anak-anak murid untuk menyertai aplikasi yang disebut di atas. Namun, sejauh manakah keberkesanan pelajaran secara alam maya dari rumah? Sudah pasti keberkesanannya tidaklah seperti mengajar secara face to face. Oleh sebab itu, kerjasama antara guru dan ibu bapa amat penting bagi memaksimalkan keberkesanan pembelajaran secara maya ini. Seterusnya, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah memperkenalkan satu saluran khusus TV pendidikan yang dikenali sebagai Didik TV KPM pada 17 Februari yang lalu. Inisiatif mewujudkan saluran khusus ini adalah usaha berterusan kementerian untuk meningkatkan akses kepada pendidikan berkualiti untuk semua murid di seluruh negara. Ia juga sebagai salah satu inisiatif membantu murid yang tidak mempunyai akses internet atau peranti yang sesuai untuk pembelajaran secara dalam talian. Saluran TV ini menyiarkan berita tentang dunia pendidikan. Program bercorak didik hibur dikenali sebagai edutainment dan sebagainya. Oleh itu, murid yang berada di luar bandar pasti akan mendapat manfaat
dengan saluran khusus pendidikan KPM ini dan tidak perlu lagi bergantung sepenuhnya pada internet. Ia merupakan satu platform yang memperkasakan budaya ilmu, menerapkan nilai-nilai murni serta dapat mewujudkan masyarakat yang berinformasi. Istilah barisan hadapan kini sudah sebati dengan diri rakyat di seluruh dunia seperti polis, askar dan kaki tangan hospital. Namun begitu, perkhidmatan penghantaran makanan dan barangan juga turut dikenali atau dikategorikan sebagai barisan hadapan. Hal ini kerana mereka yang turut terlibat dengan perkhidmatan penghantaran turut bertungkus lumus melakukan tugas sepanjang PKP sejak Mac 2020. Antara sumbangan yang telah mereka lakukan ialah perkhidmatan penghantaran barangan dan makanan telah memudahkan rakyat Malaysia dari segi masa. Hal ini kerana rakyat tidak perlu lagi untuk keluar ke kedai membeli makanan. Rakyat hanya perlu membuat pesanan secara atas talian melalui aplikasi tertentu. Contohnya Foodpanda dan GrabFood untuk perkhidmatan penghantaran makanan. Selain itu, rakyat juga dapat menghindarkan diri mereka dari terkena wabak COVID-19 melalui pengantaraan penghantar makanan. Kewujudan sistem perkhidmatan penghantaran seperti Foodpanda, Pos Laju, e-Dagang dan lain-lain lagi bukan sahaja memudahkan masyarakat tetapi ia juga membuka peluang pekerjaan khususnya kepada golongan yang memerlukan seperti penganggur, pelajar dan sebagainya. Insentif ini mampu memberikan peluang pekerjaan untuk menjana pendapatan ekoran masalah ekonomi yang kian terjejas oleh pandemik COVID-19. Selain itu juga, sektor perkhidmatan penghantaran dapat membantu mengembangkan lagi perniagaan peniaga-peniaga kecil penjaja yang hanya berniaga dari rumah. Secara keseluruhannya, profesionalisme barisan hadapan dalam menangani situasi pandemik COVID-19 harus diberi pujian. Jasa dan pengorbanan petugas barisan hadapan yang berkhidmat untuk negara dalam situasi pandemik ini terus diberi perhatian. Disifatkan sebagai wira negara, rakyat diharap dapat membalas jasa petugas barisan hadapan dengan kekal mematuhi perintah kawalan pergerakan yang ditetapkan oleh kerajaan. Rakyat Malaysia juga seharusnya berbangga dengan pengiktirafan dunia terhadap keupayaan negara menangani penularan COVID-19. Pengiktirafan tersebut tidak akan tercapai tanpa komitmen dan kerjasama berterusan semua pihak, khususnya petugas barisan hadapan. Hakikatnya, sekelompok petugas ini adalah wira tak didendang yang perlu diberi penghormatan dan penghargaan yang sewajarnya. Selain itu, tanda hashtag seperti stay home juga digunakan secara meluas di media sosial sebagai tanda kesedaran kepada semua masyarakat di serata dunia. Akhir kata, terima kasih kerana telah menjadi benteng utama untuk rakyat Malaysia. Terima kasih, Wira Negara.